Assalamualaikum dan selamat malam. Alright, berjumpa lagi malam ni ya. Biasanya saya akan live di farmasi, okey. Tetapi malam ni saya bersama anda di rumah. Alright. So tajuk yang saya nak bincangkan malam ni adalah ada anak sebelah ni ya. Malam ni saya nak bincangkan tentang stok. Kenapa stok tidak ada di farmasi? Kenapa semua farmasi yang saya pergi tak ada stok? Malam ni saya akan ulaskan, saya akan kongsikan sebab-sebab barang tu tidak ada di farmasi. Baik. Sekarang ni, trend sekarang barang yang kehabisan stok adalah seperti oximeter. Oximeter sebagai contoh yang diguna pakai untuk cek oksigen. Tengok anak saya dua-dua ni, kiri kanan ada. Okey. So, tak apa, layan saja layan saja. Ada juga ni. Nampak juga ya. Okey. So, itulah kita kata jangan kacau, dia nak kacau juga. Inilah dia. So, sekarang ni, alright, oximeter, alat untuk cek oksigen, banyak yang tidak ada di pasaran sekarang. Yang kedua adalah COVID saliva test kit, iaitu untuk uji air liur ada COVID atau tidak. Yang itu pun banyak farmasi belum ada stok, belum dapat stok dan juga kehabisan. Alright. Yang ketiga adalah oxygen concentrator, iaitu digunakan untuk menyedut oksigen. Alright. Yang itu pun banyak kurang di pasaran because of demand. Because of demand yang tinggi. Apabila demand yang tinggi, supply sama, dia tidak boleh nak matchkan. Dia tak boleh nak matchkan antara supply dan demand. Di situlah akan berlakunya kekurangan barang di pasaran. Okey, baik. Walaupun kita dah order barang tu, tapi kadang-kadang lambat sampai, kadang-kadang tak sampai-sampai, kadang-kadang bila sampai tu dia punya demand dah berkurang. Itu antara kekangan-kekangan yang kita adalah. Alright. Macam contoh yang trending sekarang dekat farmasi adalah COVID saliva test. Alright. COVID saliva test kit, dia sangat-sangat high demand sekarang because of case CC2. Okey, Amir pelan sikit. Case CC2 yang customer yang di suspect COVID. Alright, di situ mereka terpaksa, mereka nak tahu mereka ni positif ke tidak, rapid test dia. So, bila katakan positif, dia akan cepat-cepat mereka akan melakukan tindakan susulan lah. Seperti kuarantin betul-betul, tidak ada sentuhan, tidak ada close contact langsung dengan yang lain-lain. Sebab kalau nak tunggu yang PCR ataupun RTK, kalau yang kerajaan punya, mungkin dia akan selektif. Dia akan memilih orang-orang yang tertentu sahaja untuk dibuat ujian. Melainkan, kalau anda pergi ke private, then anda bayar sahaja, dia akan buatlah ujian tersebut. Alright. So, bila katakan yang rapid saliva COVID test ni, bila high demand, demand yang terlalu tinggi, sedangkan supply tu tidak menyeluruh ke seluruh tempat, di situlah akan berlakunya ketidaksesuaian antara supply dan demand. Tapi walau bagaimanapun, kita dah order dah, kita menunggu barang tu sampai, dan kita akan distribute semula, dan hopefully dia akan kembali normal semula di pasaran. Satu lagi benda yang kita risau adalah apabila harga satu-satu barang tu dia tak stable. Saya bagi contoh dulu face mask. Dulu face mask, topeng muka yang kita pakai tu, harga dia berubah. Daripada harga biasa, tiba-tiba dia naik sampai 100 sekotak. Lepas tu dia pun makin turun sehingga RM15 sekotak, RM7 sekotak sekarang pun ada. Alright. Sebab apabila supply yang terlalu banyak, supply, maknanya supply ni orang yang menghasilkan barang tu banyak. Banyak kilang-kilang dah beroperasi, banyak kilang-kilang dah boleh buat. Jadi demand sama,
di situ akan jadi macam banyak player kan, banyak pembekal yang mengeluarkan face mask. Harga dia pun akan murah semula. Bila pembekal tak banyak, tetapi orang nak guna barang tu banyak, di situlah harga dia kadang-kadang naik, mencanak harga naik, harga kos sendiri pun naik. So insyaAllah Marmin akan cuba sedaya upaya untuk memastikan stok-stok yang diperlukan ada, mencukupi untuk semua orang. Alright, doakan kita boleh berjayalah mendapatkan bekalan-bekalan yang diperlukan. Alright. Seterusnya, antara faktor yang kita kena consider juga adalah dari segi pembayaran, pembayaran, payment. Sebab barang-barang yang macam ni, pembekal selalunya dia akan minta payment dulu. Sebab dia nak rolling business tu. Okay. Jadi kat situ kadang-kadang kita tak boleh nak commit pre-payment. Maknanya bayar dulu, barang dapat 2 minggu lagi. Itu kalau dapat. Kalau kadang-kadang tak dapat, dia refund balik duit yang kita dah bayar tu. Itu yang kita tak nak. Kita dah janji dengan customer, barang ni nanti akan sampai dalam masa minggu depan, barang ni akan sampai dalam masa 2 minggu. Tiba-tiba tak sampai. So kat situlah yang kita tak naklah menjanjikan benda-benda yang kita tak nampak kan. So bila sampai je baru kita war-warkan kepada pelanggan-pelanggan kita. Alright. So ada satu lagi isu bila kita kata kenapa saya pergi farmasi ni, saya pergi ke kedai, hanya farmasi ni sahaja yang jual barang ni. Dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan semua. Itu adalah sebenarnya strategi farmasi itulah. Strategi farmasi itu sebagai contoh kan. Contoh Febris Febris sekarang ni Febris, okey. Febris ni dia yang menghasilkan Febris katakanlah, syarikat farmasi ni yang menghasilkan Febris ni. Dan dia nak hanya farmasi dia sahaja yang ada jenama Febris ni. Di situlah akan berlakunya hanya farmasi A sahaja yang ada jenama Febris, farmasi lain tidak ada. Kalau tuan-tuan puan-puan perasan, dekat 7E 7-Eleven dia ada satu roti, ada beberapa jenis roti lah, yang hanya ada di 7-Eleven sahaja. Dia tidak ada di kedai roti lain. Inilah yang berlaku apabila dia berlakunya selektif punya kedai. Dia bukan semua kedai ada. Dia hanya satu kedai ni je ada. Kalau nak beli, hanya beli kedai ni sahaja. So di situlah berlakunya kenapa Marmin tidak ada barang ni. Okay. Yang kedua, kenapa kadang-kadang Marmin tidak ada? Because of kita tak ada pembekal. Pembekal ada pun harga dia macam tak logik. Lebih mahal daripada harga yang ditawarkan oleh farmasi lain. So, di situ pun kita tak berani nak proceed barang tersebut untuk jualan kepada orang awam. Okey, apa lagi yang biasanya? Kenapa kita tidak proceed untuk membekalkan barang tu adalah salah satu sebab lain adalah barang tu kita tak pasti pembekal tu macam mana. Kita tak pasti siapa pembekalnya, and then dari segi originality barang tu pun kita tak berani. So di situ kadang-kadang kita tak nak jual barang ni. Kita faham banyak barang-barang, produk-produk yang baru di pasaran, dia promote dalam talian dahulu. Okey, dia promote dalam talian, lepas tu orang baca, dia promote dekat televisyen, ada rancangan program televisyen, and then customer pun, pelanggan pun cari dekat farmasi. Tapi bila pergi farmasi kata kami tidak ada barang ni, dan benda tu akan menyebabkan pelanggan tersebut, alamak kan, iklan dah ada dah, tapi saya pergi sana tak ada, pergi sini tak ada, mana nak beli barang ni. Sebab apa? Sebab barang tu masih lagi baru, dan cara jualan pembekal tu berkemungkinan secara talian sahaja. Sebab apabila jual di kedai-kedai, pengeluar produk perlu meletakkan harga yang lebih murah sikit supaya dia akan ada margin keuntungan kepada pekedai-pekedai. Tapi kalau bayangkan kalau dia sahaja yang jual direct daripada pengeluar kepada pembekal tanpa melalui orang tengah, dan untung kepada pengeluar tu lebih tinggilah sikit. Okay.
So saya rasa itu saja malam ni, perkongsian santai sahaja bersama saya Encik Amin, farmasis dan juga CEO yang menguruskan pembelian stok-stok yang ada di Farmasi Mamin, insyaAllah. So mereka yang nak letak barang-barang dekat farmasi boleh hubungi setiap cawangan kita. Nanti kita akan review, analisiskan, dan bincang pasal harga, bincang pasal terma-terma lain, dan tak ada masalah untuk kita letakkan barang tu dekat farmasi. Okay, so terima kasih kerana terus menyokong kami Farmasi Mamin. Tanpa sokongan anda, saya rasa agak sukar untuk kami mencapai apa yang kami dah kecapi sekarang. Alright, so selamat berehat. Mereka yang esok bekerja hari Isnin, selamat tempuhi hari pekerjaan. Yang cuti, selamat bercuti. Yang kuarantin, selamat berehat. Yang tak sihat pun selamat berehat juga. Dan insyaAllah esok lebih baik daripada hari ini. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.